Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syahril bin Sarudin, nombor matrik 269119 daripada Grup E, Kota Baru, Kelantan. Untuk tugasan pada kali ini, kumpulan kami telah memilih sebuah syarikat yang berada dalam Bursa Saham Malaysia, iaitu syarikat McDonald's, untuk kami bentangkan pada pensyarah kami pada kali ini. Okay. Saya akan membentangkan berkenaan dengan pengenalan syarikat, visi, misi, matlamat dan nilai untuk syarikat tersebut. Okay. Kita pergi pada pengenalan syarikat. Seiring dengan perkembangan yang pesat pada zaman moden ini, industri makanan segera juga mendapat perhatian yang bukan sedikit. Ia kian meluas dalam bidang pemakanan dan semakin maju diterajui oleh Bumiputera. Restoran segera ini menjadi pilihan utama bagi masyarakat Malaysia dan juga luar negara, yang mana sentiasa mengejar masa akibat kesibukan dan tiada masa untuk menyediakan makanan. Oleh yang demikian, ia telah memberi kesenangan dan kebaikan yang bukan sedikit dalam membantu masyarakat, terutama generasi milenial sekarang. Menurut Ganti, pada tahun 2019, McDonald's merupakan rangkaian restoran makanan segera yang terbesar di dunia dan yang mana menerima hampir 47 juta pelanggan setiap hari. Berdasarkan laman rasmi McDonald's pada tahun 2019, tahun 2018 mencatatkan yang McDonald's mempunyai 37,855 franchise dan menerima 69 juta pelanggan pada setiap hari di lebih 100 buah negara. Hal ini menjadikan ia sebagai sebuah rangkaian restoran terbesar di dunia dengan pendapatan yang sangat lumayan. McDonald's menyediakan produk makanan seperti ayam goreng, set sarapan, makanan ringan, milkshake serta pencuci mulut selain daripada menu terkenalnya iaitu hamburger, burger keju dan kentang goreng. Syarikat McDonald's telah menambah menu yang sihat seperti salad, ikan, smoothie serta buah akibat rentetan tindak balas yang negatif daripada pengguna berkenaan menu yang tidak sihat yang disediakan. Hal ini juga berikutan perubahan selera pelanggan yang kian mementingkan kesihatan. McDonald's telah mendapat pendapatan melalui sewaan, royalty, bayaran yang dibuat pada franchise serta jualan yang diperoleh daripada restoran yang dikendalikan oleh syarikat. Pada tahun 2018, dua laporan telah diterbitkan dengan menyatakan bahawa McDonald's merupakan syarikat swasta kedua terbesar di dunia dengan dibantu oleh 1.7 juta pekerja. Menurut laman marketscreener.com pada tahun 2020, pemilikan McDonald's adalah mengikut pegangan saham kerana syarikat ini tersenarai awam di Bursa Saham New York sejak tahun 1965. Sehingga Mac 2014, McDonald's mempunyai lebih daripada 1.8 juta pemegang saham, di mana tiada seorang pun di antara mereka yang memegang lebih daripada 10% pegangan saham. Terdapat sedikit perbezaan dalam model perniagaan pemberanan McDonald's berbanding dengan kebanyakan rangkaian makanan yang segera yang lain. McDonald's turut mengutip sewa yang daripada hasil jualan selain daripada yuran franchise, bekalan dan komisen jualan. McDonald's mempunyai harta tanah, kebanyakannya franchise-nya sebagai syarat perjanjian franchise. Namun begitu, model perniagaan ini tidak sejajar di United Kingdom, di mana kurang daripada 30%
restoran franchise dan majoritinya masih merupakan hal milik syarikat. Okey, kita pergi pada visi syarikat. Visi McDonald adalah untuk menjadi sebuah restoran yang menyediakan penyajian yang cepat dengan layanan yang terbaik di dunia. Untuk mencapai visi ini, McDonald selalu menjamin mutu produk-produknya, memberi layanan yang memuaskan, menawarkan kebersihan dan keamanan produk serta nilai-nilai tambahan yang lain. Senyuman pelanggan adalah hal yang sangat penting bagi syarikat McDonald. Kita beralih pada misi syarikat. Yang pertama, menjadi syarikat yang terbaik untuk semua pekerja kami di setiap komuniti di seluruh dunia. Menyediakan perkhidmatan sistem operasi yang unggul untuk setiap pelanggan kami di setiap cawangan restoran McDonald. Dan seterusnya adalah terus berkembang ke arah yang baik sebagai jenama dan terus mengembangkan sistem operasi McDonald ke arah yang lebih baik melalui inovasi dan teknologi. Untuk matlamat syarikat pula adalah, matlamat syarikat McDonald adalah untuk memajukan perniagaan dan untuk mengekalkan kedudukan sebagai syarikat pengeluaran makanan segera yang terunggul. Okey, kita pergi kepada nilai-nilai syarikat. Nilai-nilai syarikat yang pertama adalah meletakkan pengalaman pelanggan di semua teras yang mereka lakukan. Yang kedua, percaya dalam sistem McDonald. Yang ketiga, menjalankan perniagaan secara beretika. Keempat, memberi balik kepada komuniti pelanggan. Kelima, berusaha untuk meningkatkan operasi, dan yang terakhir sekali adalah mengembangkan perniagaan yang dan menguntungkan. Okey, sekian saja untuk saya pada kali ini. Saya akan serahkan kepada kawan-kawan saya yang lain untuk tajuk-tajuk syarikat berkenaan McDonald ini ya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Farid bin Mustafa, nombor matrik 269099. Giliran saya ni akan menerangkan tentang produk-produk yang ada di seluruh McDonald, produk-produk yang disediakan di McDonald. Sebagai salah satu jenama peruncit makanan segera yang terkenal, McDonald tentunya menjadi pilihan dan digemari oleh setiap lapisan masyarakat tanpa mengira peringkat umur ataupun bangsa. McDonald merupakan satu produk makanan segera yang terkenal dalam menyediakan hidangan seperti burger daging dan ayam, kentang goreng, ayam goreng, minuman ringan, sarapan pagi, aiskrim dan pelbagai lagi hidangan dengan harga yang berpatutan. Antara produk-produk yang disediakan di McDonald yang paling famous yang disediakan di McDonald seperti mana yang kita ketahui, tidak asing lagi, adalah burger. Burger dengan restoran McDonald adalah sinonim. Asal McDonald, burger. Asal burger jadi McDonald. Okey, produk pertama yang kita bincangkan yang disediakan di restoran McDonald adalah hamburger. Hamburger yang mana sebelumnya dikenali sebagai burger junior di beberapa buah negara. Hamburger ni terdiri daripada isi kandungan dia lah, terdiri daripada daging lembu sebanyak 45 gram sukatan dia. Mana-mana burger yang disediakan di seluruh McD ataupun McDonald, kandungan berat daging adalah 45 gram. Manakala sos tomato pula sebanyak 35 gram. Mustard, irisan cili dan bawang yang dihydrate semula pada roti yang telah dipanggang. Wow. Namun di sebahagian bandar New York, ianya dihidangkan tanpa sawi. Antara menu yang terkenal ialah cheeseburger. Cheeseburger, double cheeseburger ataupun triple cheeseburger, yang mana masing-masing mempunyai jumlah keju mengikut kadar ditetapkan sebagaimana sesuai dengan namanya. Burger triple serta cheeseburger bacon adalah antara menu yang mana tidak terdapat di semua pasaran.
Consumer McDonald 2019. Produk yang kedua ialah McChicken. McChicken merupakan antara menu yang popular di McDonald. Ia merupakan sandwich ayam pedas yang ditawarkan dalam bentuk hot and spicy. Sandwich tersebut daripada 100% ayam daging putih. Tak ada tulang, dia pure daging 100%. And then mayonis dan selada parut yang dihidangkan bersama dengan roti panggang. Roti yang dipanggang. Besi ukuran penuh diperkenalkan pada tahun 1980. Tapi pada kemudiannya dikeluarkan dan diperkenalkan kembali pada tahun 1988. Pada tahun 1996, Crispy Chicken Deluxe telah ditukar kepada sandwich yang lebih besar. Namun saiznya semakin mengecil mengikut peredaran zaman. Ianya dipaksakan sebagai Cajun, iaitu gaya McChicken. Ukuran purata bagi McChicken di Australia ialah 185 gram. Manakala versi US Amerika Syarikat adalah lebih kecil dan dijual di sana dengan nama Junior Chicken. Di Kanada pula, sandwich yang dijual adalah sandwich bersaiz besar. Okey. Manakala produk yang ketiga yang kita bincangkan ialah McNugget. McNugget ni nugget yang diletakkan dalam kotak tu kan, mengikut jumlah bilangan nugget yang kita pesan. Makin banyak nugget makin mahal lah kan. Okey, McNugget diperkenalkan pada tahun 1993, iaitu Chicken McNugget. Ia merupakan potongan ayam kecil yang disajikan dengan sos barbecue, asam manis, madu dan mustard panas sebagai pengganti McChicken. McChicken disediakan dalam bentuk 4, 6, 10 ketul, yang mana asalnya 9 keping atau 9 ketul dan juga maksimum 20 ketul ataupun keping bagi satu set. Ada ketika McNugget disediakan dalam pack yang besar, iaitu 40 hingga 50 keping terutama ketika promosi sehingga tahun 2003. McNugget dibuat daripada gabungan daging putih dan gelap, daging merah. Namun kini ianya hanya diperbuat menggunakan daging putih. 5 sos baru telah diperkenalkan mulai pada tahun 2011, iaitu cabai manis, mustard madu, kerbau pedas dan berkrim. Dengan penambahan sos baru ini, McDonald mula mengeluarkan sos hot mustard, namun ia dihentikan pada tahun 2014 di kebanyakan pasaran US. Tapi di pasaran Malaysia still lagi ada. Yang keempat adalah produk yang disediakan di McDonald ialah Happy Meals. Happy Meals seperti mana yang kita tahu adalah produk makanan yang disediakan untuk kanak-kanak, kids. McDonald telah mengeluarkan konsep burger Chef's Fun Meal, iaitu makanan khusus untuk kanak-kanak ketika memperkenalkan Happy Meal pertama pada tahun 1979. Ianya dikenali sebagai makanan Mighty Kids oleh setengah pelanggan. Dalam hidangan tersebut juga terdapat kentang goreng bersaiz kecil, buah, sos pilihan untuk kentang goreng, pilihan nugget, burger tunggal ataupun wrap. Pada tahun 2008, produk tambahan iaitu Pasta Zoo telah dihentikan. The Mighty Kids mengandungi lebih banyak makanan berbanding Happy Meal, namun kuantiti yang kurang daripada makanan orang dewasa dan masih mengandungi mainan. Dalam Happy Meal ni ada makanan-makanan seperti burger seperti McChicken, ataupun nugget, ataupun sekarang ada bubur. And then ditambah pula dengan mainan, macam-macam mainan seperti Hello Kitty, mengikut trend lah, mengikut peredaran zaman dan promosi. Dan mainan tersebut biasanya merupakan produk yang berkaitan dengan filem atau rancangan televisyen yang terkenal pada zaman itu ataupun waktu-waktu promosi sesuatu benda. Jadi antara perkara-perkara yang saya sebutkan tadi adalah antara produk-produk yang disediakan di McDonald di seluruh dunia. Okay, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syariman bin Ismail bernombor bateri 273862. Terdapat
Tiga servis utama syarikat McDonald iaitu McCafe, perkhidmatan pandu lalu ataupun drive-thru dan McDelivery. Servis yang pertama adalah McCafe. McCafe merupakan restoran yang menggunakan konsep berbentuk bistro dan merupakan salah satu usaha McDonald untuk memasuki pasaran dalam sektor kopi yang mana amat popular pada masa kini. Ianya dibangunkan bagi mengelakkan kerugian dalam bersaing dengan pasaran yang sama seperti Starbucks. Dengan gaya yang moden, di mana ianya menggunakan kerusi dan sofa berkulit asli serta meja yang bergaya bistro, menjadikannya suasana seakan sama dengan kedai kopi yang moden. Pelanggan tidak menggunakan dulang plastik dan pembalut kertas, malah mereka menggunakan piring yang diperbuat daripada tembikar dan cutlery. Menu yang disediakan juga mengikut piawaian iaitu sandwich padino, minuman kopi dan espresso, kek serta pastry. Kesemua makanan yang dijual boleh dimakan di situ ataupun dibawa balik. Campuran kopi dijual secara biasa dan juga dalam tin untuk dibuat di rumah. Servis yang kedua adalah perkhidmatan pandu lalu ataupun drive-thru. Kebanyakan restoran di bawah naungan McDonald menyediakan perkhidmatan kaunter dan pandu lalu dengan tempat duduk di dalam dan ada yang dilakukan di tempat duduk luar. Perkhidmatan pandu lalu mempunyai nama yang berbeza mengikut negara. Ada yang menggunakan nama pandu lalu, drive-thru, automac, McDrive dan banyak lagi, di mana ianya menyediakan tempat yang berasingan untuk menempah, membayar dan menerima makanan. Namun ada juga yang menggabungkan kedua-dua langkah terakhir itu di satu tempat yang sama. Sebahagian saluran keluar McDrive yang berhampiran dengan lebuhraya tidak menyediakan perkhidmatan kaunter ataupun tempat duduk. Terdapat juga beberapa saluran keluar yang kebanyakannya terletak di kawasan pusat bandar yang menyediakan perkhidmatan jalan lalu, walk-through. Servis yang ketiga adalah McDelivery. McDelivery merupakan antara perkhidmatan yang disediakan oleh McDonald, iaitu penghantaran makanan kepada pelanggan. Perkhidmatan diperkenalkan pada tahun 1993 bermula di beberapa bahagian Amerika Syarikat, kemudiannya dipraktikkan oleh banyak-banyak negara Asia, Timur Tengah dan Amerika Latin, di mana mereka menggunakan motosikal sebagai medan penghantaran. McDelivery disediakan selama 24 jam sehari di beberapa buah negara, manakala ada lokasi yang tertentu yang menghantar makanan secara percuma dengan pesanan yang minimal. Sekian, terima kasih. Okey, salam sejahtera doktor. Saya Rosario Anak Anthony, nombor matrik 269412, kumpulan A, Kota Baru. Ingin membentangkan pasangan utama iaitu McDonald. Terdapat 4 pasangan utama iaitu Starbucks, Yum Brands, Subway, Wendy dan Burger King. Okey, yang pertama adalah Starbucks Corporation adalah rangkaian kedai kopi dan kopi antarabangsa bermakanan di Seattle, Washington, Amerika Syarikat. Starbucks adalah syarikat kedai kopi terbesar dalam dunia, iaitu dengan 16,120 buah kedai di 49 buah negara, terutama di Amerika Syarikat, Kanada dan Jepun. Starbucks juga menjualkan drip wet bread coffee, minuman panas serta sejuk dan makanan ringan seperti koleh dan biji kopi. Melalui bahagian Starbucks Entertainment dan Hear Music, syarikat turut memasarkan buku-buku, muzik dan filem. Okey, yang kedua adalah Yum Brand. Yum Brand yang merupakan dahulunya Tricon Global Restaurant, ialah sebuah restoran syarikat yang berada di Amerika Syarikat. Tersebut yang dikenali sebagai jenama Taco Bell, KFC, Pizza Hut dan Wing Street di seluruh dunia, atau berpekalan di Louisville. Kentucky merupakan salah satu syarikat restoran makanan terbesar di dunia.
dari segi sistem, iaitu 45,000 restoran. Lepas tu Subway yang ketiga adalah Subway, ialah franchise restoran makanan segera yang dimiliki oleh persendirian Amerika Syarikat yang pertama menjual sandwich, kapal selam dengan salad. Subway merupakan salah satu franchise yang paling cepat berkembang di dunia pada tahun 2017. Lebih daripada separuh itu kedai dia terletak di Amerika Syarikat. Seterusnya Wendy ialah sebuah rangkaian restoran makanan segera yang diasaskan oleh Dave Thomas di Dublin, Ohio pada tahun 1969 dan kini dimiliki oleh Wendy International Inc. yang berada di Amerika Syarikat. Rangkaian ini merupakan lebih dari 6,600 buah restoran di seluruh dunia. Menurut Ohio, pada tahun 2015, Wendy yang termasyhur untuk chili corn yang dikenali oleh Frosty, iaitu sejenis dessert tenusu dan burger yang berbentuk empat segi dengan daging lembu kisar yang bukannya daging sejuk. Macam dia daging segar. Sejak permulaan, Wendy mencubakan menghidarkan makanan sarapan pagi pada tengahan 1980-an. Tapi percubaan itu gagal dengan pantasnya. Yang terakhir adalah Burger King. Burger King atau dikenali sebagai Burger King Corporation merupakan sebuah rangkaian makanan antarabangsa yang lebih banyak menjual hamburger, kentang jejari dan minuman yang bergas. Namun restoran pertama Burger King yang asal digelarkan Insta Burger King yang dibuka pada tahun 4 Disember 1954 di Miami, Florida, Amerika Syarikat oleh James Blackmore dan David Egerton. Blackmore pernah mengunjungi gerai hamburger Dick's dan McDonald di San Bernardino dan California. Seterusnya beliau juga memutuskan untuk mencipta bisnes sendiri pada tahun 2016. Itu saja pementakan dari saya dalam persaingan utama McDonald. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Fariza binti Arifin, nombor matriks 269404. Subjek pengantar pengurusan dan syarikat yang kami pilih adalah syarikat McDonald's. Saya diamanahkan untuk memberi pembentangan mengenai analisis SWOT syarikat McDonald's. Analisis SWOT ni adalah satu kaedah atau proses yang biasa digunakan dalam perancangan dan persediaan dalam sesuatu perniagaan. SWOT ni merupakan singkatan pada ayat strength, weakness, opportunities dan threats. Objektif pembentukan SWOT ini adalah bertujuan untuk menilai analisis dalaman dan luaran yang dapat membantu pembentukan dan atau mempengaruhi sesuatu kejayaan organisasi ataupun perniagaan. Okey. Strength dan weakness tu adalah merupakan analisis dalaman dan manakala opportunities dan threat adalah analisis luaran. Okey, kekuatan syarikat McDonald's ni adalah sumber daya dan kemampuan yang boleh digunakan sebagai asas untuk membangunkan syarikat tersebut. Okay, salah satu kekuatan syarikat McDonald adalah dia mempunyai satu rangkaian global. Satu kekuatan McDonald ni adalah kehadirannya di peringkat antarabangsa. Syarikat ini juga mengekalkan kehadirannya yang kuat di lebih daripada 100 buah negara. Berdasarkan jumlah kedai restoran, McDonald adalah jenama makanan segera kedua terbesar di dunia selepas syarikat Subway. Okey, kekuatan yang kedua McDonald's adalah jenama. Okey, sebagai jenama ni makanan segera ni, McDonald ni mempunyai tahap pengenalan jenama yang sangat tinggi di seluruh dunia. Yang di mana McDonald ni sudah terkenal di seluruh dunia. Kehadiran globalnya adalah faktor penting yang menyokong kesedaran jenama yang tinggi. Syarikat ini juga menggunakan campuran inisiatif digital dan untuk meningkatkan kesedaran jenama di pasaran terkemuka.
Dan kekuatan dia yang ketiga adalah pengurusan rantaian bekalan. Di mana McDonald ni telah menguruskan rangkaian bekalan yang besar dan bertanggungjawab. Rangkaian pembekalannya merangkumi ribuan pembekal bebas. Syarikat dan pemegang franchise-nya mendapatkan makanan, peralatan dan lain-lain pembekal. Namun untuk memastikan kualiti, McDonald ni syarikat dia menerapkan standard keselamatan dan kualiti makanan yang sangat tinggi. Pusat kualiti McDonald di seluruh dunia je menjaga, sangat mementingkan kualiti dan memastikan standard dia dipatuhi secara konsisten di seluruh sistem yang dibina. Okey, yang kedua, analisis yang kedua adalah kelemahan. Biasa sesuatu syarikat ada mempunyai kelemahan, dan di antara kelemahan McDonald's adalah batasan dan atau kekurangan sumber. Sepertinya contoh kebergantungan berlebihan terhadap franchise. Syarikat McDonald ni terlalu bergantung kepada franchise yang mengendalikan lebih daripada 90% perniagaannya. Jadi sekiranya franchise ni tidak bekerjasama dengan baik, atau jika prestasi keuangan mereka tidak begitu baik, syarikat tidak akan dapat menjana keuntungan. Itu adalah salah satu kelemahan McDonald's. Dan yang keduanya, kelemahan gangguan rantaian bekalan. Biasa berlaku di syarikat McDonald ni, rantaian bekalan dia limited, terlalu sering menghadapi masalah kerana gangguan bekalan kepada seluruh rangkaian. McDonald's sering menghadkan bekalan produk yang sangat penting untuk operasi. Oleh itu, apabila franchise mengalami gangguan seperti ini, perbelanjaan operasi akan menurun, yang mengakibatkan penurunan pendapatan dan keuntungan yang lebih rendah. Di antara kelemahan lagi, kekurangan kepuasan hati pekerja. Kerana hak pekerja baru ini di seluruh dunia, dan peningkatan hak upah. Banyak organisasi menghadapi ketidakpuasan hati daripada pekerja, dan baru-baru ini McDonald's menghadapi reaksi luar biasa daripada pekerja mereka, di mana pekerja mereka melakukan tunjuk perasaan dan mogok dengan permintaan untuk menaikkan gaji minimum mereka, sehingga menyebabkan reputasi syarikat itu merosakkan. Okey, di dalam kekurangan masih ada peluang, opportunities. Peluang tu situasi yang penting untuk menaikkan keuntungan dalam persekitaran syarikat. Di antara peluang yang McDonald's ada adalah pemasaran digital. Salah satunya pemasaran digital ni membantu beberapa jenama terkemuka di seluruh dunia meningkatkan bahagian pasaran mereka dan meningkatkan pendapatan mereka. McDonald's juga menggunakan saluran pemasaran digital ini untuk memasarkan produknya. Okey. Namun selain daripada media sosial, ada saluran lain yang termasuk laman web, blog syarikat yang boleh digunakan untuk pemasaran dan pelibatan pelanggan. Satu lagi peluang ialah inovasi menu. Permintaan pelanggan dan trend pasaran sekarang telah berubah dengan cepat, dan sekarang generasi milenial adalah generasi yang sangat mementingkan makanan kesihatan, jadi mereka mahukan makanan yang lebih sihat dan rendah kalori. Walau bagaimanapun, syarikat perlu menyajikan menu yang seimbang dengan harga yang berpatutan. Namun mereka tetap melakukan inovasi menu. Yang terakhirnya adalah pasaran Asia. Jadi pasaran Asia ni mempunyai banyak peluang, contoh dari China, India, Malaysia dan Singapura dan negara-negara Asia lain. Permintaan untuk makanan segera ni telah berkembang pesat dengan peningkatan kelas menengah dan generasi milenial. Okey, ancaman. Walau bagaimanapun, ancaman tetap ada. Ancaman bagi syarikat McDonald ni adalah kedudukan syarikat semasa atau yang diinginkan. Contoh ancaman pesaing.
Pesaing adalah dalam industri makanan segera berkembang dengan cepat dan menyebabkan tekanan yang lebih tinggi terhadap McDonald's. Selain pesaing utama seperti Subway, persaingan Burger King, Wendy dan jenama tempatan dan beberapa pasaran juga semakin meningkat. Ancaman budaya. Ancaman budaya ni sebagai rantai makanan yang segera global seperti McDonald's ni sering menghadapi pelbagai ancaman budaya di pelbagai pelosok dunia yang menyebabkan kerosakan pada imej dan jenamanya. Ini juga menyebabkan semakin sukar untuk menyesuaikan diri dan beroperasi secara berbeza mengikut lokasi franchise. Contohnya beberapa tahun yang lalu, McDonald's ni menghadapi skandal besar kerana menggunakan bahan-bahan yang tidak halal di negara-negara Islam. Kontroversi seperti ini menyukarkan McDonald's untuk memenuhi keperluan pelanggan dengan risiko yang dihadapinya dalam persekitaran operasi antarabangsa sehingga merosakkan imej syarikat. Dan satu lagi adalah ekonomi. Turun naik ekonomi di pasaran utama juga boleh menyebabkan kerugian dan mempengaruhi keuntungan syarikat. Seperti Amerika Syarikat, UK, Kanada, Perancis dan beberapa negara barat yang lain adalah pasaran utama McDonald's. Okey, setakat ini sahaja pembentangan saya mengenai analisis SWOT syarikat McDonald's. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syafiq Amir bin Abdul Hamid, nombor metrik 27388. Saya akan membincangkan hala tuju serta masa depan McDonald's. Antara hala tuju McDonald's pada tahun 2020 adalah McDonald's Malaysia menyasarkan untuk membuka 200 restoran hijau menjelang 2025 sebagai sebahagian daripada komitmen terhadap usaha kelestarian jangka panjang. Pihak McDonald's bertanggungjawab untuk memainkan peranan kebaikan manusia dan juga alam sekitar. Syarikat ini berhasrat untuk menerapkan strategi Scale for Good bagi mencapai matlamat ini, di samping membantu memenuhi komitmen negara untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau GHG di Malaysia. Sehubungan dengan itu, syarikat akan berusaha memastikan 100% restoran akan dilengkapi dengan peralatan EE dan RE. Setakat tahun ini, McDonald's Malaysia mempunyai 54 restoran yang dilengkapi dengan peralatan EE dan RE, membabitkan pelaburan berjumlah RM11.5 juta, manakala 124 restoran melaksanakan sekurang-kurangnya salah satu daripada komitmen insentif hijau syarikat. McDonald's Malaysia ketika ini mempunyai lebih 280 restoran di seluruh negara. Antara ciri hijau utama di restoran itu yang juga akan dipasang secara berperingkat di semua cawangan McDonald's seluruh negara, meliputi sistem bumbung bersepadu dengan fotovoltaik solar yang menukar cahaya matahari kepada bekalan elektrik. Selain itu, restoran pandu laju McDonald's di Kuala Pilah merupakan sebahagian daripada usaha perkembangan syarikat tersebut di Malaysia. Dengan lebih 290 restoran setakat ini, McDonald's Malaysia merancang untuk memperluaskan lagi perniagaannya dengan membuka 450 restoran di seluruh negara menjelang tahun 2025. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zaki Idham bin Zahari, nombor metrik 273874 dari Grup E. Strategi yang sesuai untuk syarikat. McDonald's harus menggunakan strategi pemasaran yang strategik agar perkembangan perniagaannya dapat meningkat secara berterusan dan memberi kelebihan daya saingnya. Antara strategi yang boleh McDonald's lakukan adalah dengan sentiasa menambah produk baru dalam menu mereka. Hal ini dikenali sebagai improvisasi menu mengikut citarasa pengguna. Improvisasi terbaru yang telah dilakukan oleh McDonald's adalah dengan memperkenalkan McCafe, iaitu kafe yang membekalkan kopi dan pencuci mulut.
Dengan itu, improvisasi baru yang boleh pihak McDonald lakukan adalah dengan memperkenalkan kafe yang membekalkan makanan dari Korea ataupun Jepun. Ini kerana makanan tersebut menjadi kegilaan remaja generasi muda semasa kini lah. McDonald juga boleh memperluaskan lagi perniagaan dengan bekerjasama dengan pengusaha makanan tempatan bagi memasarkan makanan tempatan di dalam restoran McDonald. Ini secara tidak langsung akan dapat mempelbagaikan produk makanan yang terdapat di dalam restoran tersebut. McDonald juga boleh merancang strategi pembesaran secara intensif dengan mengeluarkan produk mengikut budaya sesebuah negara. Setiap negara mempunyai budaya dan cita rasa yang berlainan. Dengan itu, McDonald boleh mengeluarkan menu berasaskan makanan tradisional sesebuah negara tersebut, terutamanya yang sudah hilang di telan zaman. Ini menunjukkan McDonald cakna dengan budaya dan selera setiap pelanggannya. Selain itu, antara strategi yang paling berkesan ialah dengan menerajui kepimpinan kos terhadap produk yang ditawarkan. Strategi ini melibatkan produk dengan kos yang minimum. Secara tidak langsung, harga produk yang ditawarkan juga akan jauh lebih rendah berbanding syarikat lain. Hal ini bagi memastikan setiap lapisan masyarakat dapat merasai servis dan produk yang ditawarkan oleh pihak McDonald. Strategi yang diaplikasikan akan memberi impak yang berterusan terhadap McDonald. Ini kerana organisasi semakin berkembang dan semakin dikenali orang ramai. Strategi yang berkesan dapat meningkatkan populariti dan imej yang baik terhadap pelanggan. Kesimpulannya adalah dikatakan seperti perniagaan lain, McDonald juga pernah menghadapi kemelesetan perniagaan 6 tahun lalu. Dengan kebijaksanaan CEO-nya, McDonald berjaya dipulihkan dengan cepat. CEO-nya, Jim Skinner, telah memperkenalkan perkataan empati kepada seluruh rangkaian McDonald yang membawa maksud memahami dan berkongsi perasaan seperti sedih atau gembira atau kesusahan yang dialami oleh pelanggan. Selain dari itu, restoran McDonald juga mempunyai cara pengurusan yang terkenal dan dipanggil QSCV, iaitu Quality, Service, Cleaning dan Value. Hal ini perlu dititik beratkan oleh semua pihak. Oleh yang demikian, pemilik syarikat harus mewujudkan sikap membaca dan belajar untuk sentiasa berubah mengikut keadaan semasa. Sekian dari grup kami. Terima kasih.